Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masuk kita sambung lagi kitab kita ni, Penuhanan Yesus, bagaimana falsafah dan batiniah berperanan ke atasnya, oleh Ustaz Amirul Ashraf Fazil dan Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur. Jadi bagaimanakah falsafah, cara memiliki pelik-peliknya, ayat berbelit-belit, ayat memiliki macam-macam mendalam dan batiniah, nak sampai rohani tingginya, perasaan batin yang tinggi. Last sekali ia merasakan Tuhan dengan makhluk ni boleh bergabung, bercampur, satu lah, wahdatul wujud. Jadi konsep sama seperti Nur Muhammad, masa tu Nur Yesus lah. Yang akhirnya menuhankan Nabi Isa dah. Falsafah mikir yang mendalam, pelik-pelik ni, nak fikir pasal tu zat Tuhan pelik-pelik lah sekali. Ya, jadi mikir zat ni, alam ni satu, Tuhan melimpah jadi makhluk, nah, emanasi seperti Nur Muhammad lah. Konsep seperti Nur Muhammad sama saja dah. Masa tu Nur Isa dah, Nur Yesus masa tu dah. Lepas tu masuk ke dunia Islam daripada falsafah yang sama. Okay, kita masuk bab keempat ni, Paul of Tarsus, tokoh batiniah dalam Kristian. 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 Paul of Tarsus atau turut dikenali dengan nama panggilan Paul the Apostle. Paul the Apostle, Rasul Paulus lah. Rasul Paulus dalam sebutan masyarakat Kristian di Nusantara adalah merupakan seorang individu yang sangat berpengaruh dalam ajaran agama Kristian. Memiliki 13 surat yang dinisbahkan kepada dirinya lah. Seorang daripada keseluruhan 21 surat yang ada dalam perjanjian baru, ada nama dia tu. Ada 13 surat. Individu ini adalah merupakan seorang individu yang sangat-sangat penting untuk diteliti dan dikaji bagi sesiapa sahaja yang ingin memahami intipati ajaran Kristian ataupun mengkaji perkembangan doktrin-doktrin, iaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam Kristian. Jadi perkembangan agama Kristian ni kena kaji Paulus ni. Siapa dia, macam mana, ada sejarah dia. Okay, surat-surat Paul of Tarsus. Paulus ataupun Paul of Tarsus ni, meskipun terdapat 13 surat dalam perjanjian baru yang dinisbahkan kepada Paul dalam tradisi kepercayaan Kristian, hanya 7 daripadanya yang disepakati oleh ahli-ahli pengkaji perjanjian baru sebagai surat yang sahih datang daripada Paul. 7 yang kata sahih. 8 lagi, nak sampai 13 6 lagi tidak sahih dah. 7 sahih, 6 tak sahih, mengikut kajian pengkaji Bible lah, New Testament. Rujuk lihat Martin DB 2012, New Testament History and Literature, Yale University Press, United States of America, halaman 222 dah. 7 surat tersebut yang kata sahih. Pertama, judul dalam bahasa Melayu dulu, lepas tu kita cerita judul dalam bahasa Yunani ni. Pertama, surat Paulus yang pertama kepada jemaah di Thessalonica. First Epistle to the Thessalonians. Yunaninya Pros Thessalonikies. Yang kedua, surat Paulus kepada jemaah di Galatia. Epistle to the Galatians. Yunani Pros Galatas. Yang ketiga, surat Paulus yang pertama kepada jemaah di Korintus. First Epistle to the Corinthians. Bahasa Yunani Pros Corinthians. Yang keempat, surat Paulus yang kedua kepada jemaah di Korintus. Second Epistle to the Corinthians. Bahasa Yunani dia Pros Corinthians Theos B. Yang kelima, surat Paulus kepada jemaah di Roma. Epistle to the Romans. Bahasa Yunani dia Pros Romaios. Yang keenam, surat Paulus kepada jemaah di Filipi. Epistles to the Philippians. Bahasa Yunani Pros Philippians. Yang ketujuh, surat Paulus kepada Philemon. Pros Philemona. Epistle to Philemon. Bahasa Yunani Pros Philemona. Tu yang 7 yang kita kira sahih lah, mengikut ulama dia lah, ulama Kristian. 6 lagi surat yang berbaki pula seterusnya terbahagi pada 2 kategori. Iaitu kategori pertama, 3 surat yang tidak dapat dipastikan sama ada benar-benar ditulis oleh Paul ataupun tidak. 50-50 kebarangkian lah. 50-50.
Dan kategori kedua, 3 surat disepakati para pengkaji perkajian zaman baharu memang tidak ditulis oleh Paul tetapi diperlihatkan oleh penulisnya seolah-olah ditulis oleh Paul ni. Ni memang Paul tulis. Lihat buku yang sama, halaman 23 pengkaji itulah. Berikut adalah 6 surat berbaki yang dinisbah kepada Paul. Kategori pertama tidak dapat dipastikan sama ada benar-benar tulis oleh Paul ataupun tidak, 50-50. Pertama, surat Paulus yang kedua kepada jemaah di Thessalonica. Second Epistle to the Thessalonians. Bahasa Yunani, Pros Thessalonians B. Yang kedua, surat Paulus kepada jemaah di Colossae. Epistle to the Colossians. Pros Colossienses. Yang ketiga, surat Paulus kepada jemaah di Ephesus. Epistle to the Ephesians. Bahasa Yunani, Pros Ephesians. Itu 3 dah, 50-50. Kategori kedua, disepakati para pengkaji perjanjian baru tidaklah ditulis oleh Paul. Pertama, surat Paulus yang pertama kepada Timotius. First Epistle to Timothy. Yunani, Pros Timotheonia. Yang kedua, surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Second Epistle to Timothy. Yunani, Pros Timotheon B. Yang ketiga, surat Paulus yang pertama kepada Titus. Epistle to Titus. Yunani, Pros Titon. Justru 7 surat yang disepakati sahih datang daripada Paul telah dijadikan asal utama oleh para ilmuwan dalam menerima sebarang informasi berkaitan Paul, baik sama ada dalam hal ehwal berkaitan perjalanan hayat kehidupannya maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan pegangan kepercayaannya. Itulah tempat kajian pada 7 surat yang pertama. Perihal diri dan kehidupan awal Paulus ni. Paul Tarsus ni. Berkaitan tentang perihal dirinya, Paul ada menukilkan dalam 2 suratnya, itu surat kedua kepada jemaah di Korintus dan surat kepada jemaah di Filipi. Dia menyatakan bahawa dirinya adalah seorang individu yang lahir daripada kalangan orang-orang Ibrani, Hebrews dan Bani Israel, Israelis. Jadi yang ngaku di keturunan Israel lah, Bani Israel pasal Nabi Yusuf Bani Israel. Ada Hebrews, Yahudi, Israel, Bani Israel. So am I. Ada Israelites. So am I. Ada descendants of Abraham. So am I. Tu Korintians 11:22 lah. NRSV. Adakah mereka orang Ibrani? Aku pun orang Ibrani. Adakah mereka orang Israel? Aku pun orang Israel. Adakah mereka keturunan Abraham? Aku pun keturunan Abraham. Nabi Ibrahim lah. 2 Korintus 11:22 lah. Circumcised on the 8th day, a member of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew born of Hebrews. As to the law of Pharisee, 6 as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Philippians 3:5-6 NRSV. Terjemahan dalam bahasa Melayu ni, aku disunat. Sunat lah. Memang asal-asal Yahudi ke Kristian asalnya kena sunat. Lepas tu cap penyerum dia tak sunat ni. Tak wajib sunat. Aku disunat berkhatan ni ketika berumur 8 hari. Kecek lagi lah. Macam yang Arab lah ni 8 hari kecek baru tidak luka. Banyak ni. Aku dilahirkan sebagai orang Israel daripada suku Benyamin. Oleh itu aku orang Ibrani sejati. Dalam hal mentaati hukum agama Yahudi, aku tergolong orang Farisi. Tidak ada. Aku sangat bersemangat melakukan apa yang aku anggap sebagai kehendak Tuhan. Sehingga aku menganiaya orang yang percaya pada Kristus. Zalim. Orang Yahudi yang khianat pada pengikut Nabi Isa lah. Jika orang boleh kembali pada Tuhan dengan mentaati perintah Taurat, maka aku sudah melakukan semua perintah itu. Ikut hukum Taurat lah. Filipi 3:5-6. Jadi dia asal-asal penentang ajaran Kristian. Lepas tu tiba-tiba jadi pendukung kuat pula. Pelik macam. Jika diperhatikan dalam surat kepada jemaah di Filipi, Paul bahkan turut menyatakan bahawa dirinya adalah daripada suku Benyamin, tribe of Benjamin, yang merupakan salah satu daripada 3 suku Bani Israel yang masih wujud pada ketika itu. Lalu ni payah nak cari dah. Dulu ada Benyamin ni adik-beradik kepada Nabi Yusuf ni. Selain itu turut mengaku bahawa dirinya adalah seorang Farisi. Itu pengikut pada salah seorang daripada 2 aliran utama yang wujud dalam kalangan masyarakat Yahudi pada masa tersebut. Yahudi ni ada 2 aliran besar, salah satunya Farisi. Pada masa yang sama, Paul turut mengakui bahawa dirinya merupakan penindas pada gereja. Yang mengaku dia penentang Kristian yang kuat. Penentang Nabi Isa ni. Istilah gereja yang digunakan di sini bukanlah bermaksud rumah ibadat kepada agama Kristian. Sebaliknya ia merujuk kepada konsep jemaah atau perkumpulan manusia. Yang merupakan maksud sebenar kepada perkataan gereja dalam bahasa Yunani itu ekklesia.
Dalam konteks penggunaan yang digunakan oleh Paul dalam surat-suratnya yang merujuk pada jemaah atau perkumpulan manusia yang membenarkan status Al-Masih atau Hamasyah pada Yesus atau Nabi Isa AS serta seterusnya beriltizam untuk menuruti ajaran baginda. Masih Al-Masihu Isa lah. Ibn Maryam tu Masih ni maksudnya pemimpin. Ketua lah. Mujaddid gitulah. Jadi pemimpin, ketua agama Nabi Isa lah. Al-Masih. Masyiah. Okey. Jadi itu masuk gereja dia. Itu lebih kepada masuk kumpulan pendukung Nabi Isa lah. Ataupun kepada ketua Nabi Isa lah. Sebelum daripada menyertainya, lepas tu baru dia masuk sokong. Mula dia menentang kuat. Pada kemudian hari ni dia sokong lah. Dia jadi pendakwah yang kuat pula. Okey, dakwaannya bertemu secara yaqazah dengan Yesus. Bab yaqazah ni ada dulu masalah. Mengaku jumpa secara yaqazah dengan Yesus. Dia kata mati tapi yaqazah. Jangan mari secara jaganya. Salah satu perkara yang masyhur serta tidak boleh diabaikan apabila berbicara tentang Paul adalah berkenaan dengan dakwaan beliau tentang dirinya yang dikatakan pernah bertemu secara jaga, secara yaqazah, secara jaga dengan Yesus selepas daripada ketiadaan baginda, iaitu pertama, selepas daripada kematian baginda menurut perspektif sejarah, atau yang keduanya selepas daripada baginda diangkat ke langit menurut kedua-dua perspektif Kristian dan Islam. Kristian pun kata naik langit tapi kata mati. Islam kata tak mati bukan naik langit. Biasa situlah dah. Yang pentingnya naik ke langit. Islam kata mungkin disalib tu Nabi Isa atau orang lain diserupakan Nabi Isa. Orang Kristian percaya hak kena salib tu Nabi Isa lah. Okay, kisah terperinci tentang pertemuan Paul dengan Yesus secara yaqazatan, secara jaga ni terdapat dalam Perjanjian Baru, New Testament. Buku kisah Rasul-Rasul. Dalam perjalanannya ke Damsyik, apabila dia sudah dekat jadi Rasul-Rasul tu, tak tahulah maksudnya serupa dengan Rasul Nabi biasa ataupun Rasul dia sebagai perutusan lah. Yang pendakwah pada ajaran Kristian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Syria lah, apabila dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit memancar di sekeliling Saulus. Nama-nama Paul. Dulu namanya Saulus. Di sekeliling Saulus tu, di sekeliling Paul lah. Cahaya memancar-mancar dah. Sekeliling dia. Dia jatuh ke tanah lalu mendengar suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini yang Nabi Isa dia dah. Saulus bertanya, siapakah Tuan? Suara itu menjawab, aku Yesus yang engkau aniaya dah. Kisah Rasul-Rasul 9. Surah ke-9 ayat 3 hingga 5 dah. CV ke-9 ayat 3 hingga 5. Jadi Yesus macam cahaya jumpa dah. Dalam surat pertama kepada jemaah di Korintus, Paul ada membuat pengakuan sendiri bahawa beliau melihat Yesus. Dia kata yang terima, dia tengok Yesus. Last of all, as to someone untimely born, he Jesus appeared also to me. 1 Corinthians 15 surah ke-15 ayat 8. Terjemahan dalam bahasa Melayu ini terakhir sekali. Kepada yang lahir bukan pada waktunya, dia Yesus juga menampakkan dirinya kepadaku. Yaqazatan lah. Secara jaga dah. 1 Korintus surah ke-15 CV ke-15 ayat 8. Jika dibaca beberapa ayat sebelumnya, Paul ada turut menyatakan bahawa antara individu lain yang telah terlebih dahulu pernah melihat Yesus secara jaga atau secara sedar ni, sepertinya yang selepas daripada kononnya kematiannya dan kebangkitan Yesus daripada kematian adalah Hawari yang 12. The 12 apostles tu jumpa dengan Nabi Isa tu macam Tuhan yang anggap kan. Secara jaga, yaqazatan. Okey, yang sesuatu yang aneh adalah Paul masih merujuk pada yang berbaki daripada Hawari lah. An-Ansari dari Quran tersebut dah. Yang 12 dengan bilangan 12 juga dah. Dodeka dalam bahasa Yunani. Meskipun bilangan mereka pada ketika itu sudah menjadi 11 akibat daripada pembelotan Judas Iskariot. Jadi asal dia 12 jadi 11. So Judas ni yang telah diserupakan Nabi Isa disalib lah sebenarnya. Jadi Hawariyun tu asal 12 jadi 11. Bani Israel ni memang 12. Mari ke Syiah iman 12. Apa ada unsur-unsur terpengaruh dengan Yahudi juga nah. Iman 12 nah. Gambarnya ada ilustrasi menggambarkan Paul bertemu dengan Yesus secara jaga setelah ketiadaan Yesus ni. Namun begitu perkara ini menimbulkan keliruan kerana menurut naratif gospel Nabi Isa atau Yesus Kristus hanya berada di bumi pasca dari kebangkitannya daripada kematian selama 40 hari saja, dan demikian sajalah hari-hari di mana Yesus Kristus dikatakan bertemu dengan 11 daripada Hawari
Yang 12 ini sebelum akhirnya naik ke langit. Dia kata, Kristian pun kata jumpa, cuma dia kata mati seperti yang salib tu jumpa 12 hari tu. 12 hari lepas tu naik ke langit dah. 12 hari berapa ni? 14 hari. 14 hari dia duduk di bumi dah. Lepas tu naik ke langit. Jumpalah secara yang kozatan ke apa, memang hidup lagi. Bagi orang Islam betul Nabi Isa tu. Yang jumpa dengan 12 hawari tu, 11 hawari tu. Dah betul jumpa dengan Nabi Isa tu. Betul lah. Memang Nabi Isa bukan disalib, yang kena salib tu orang lain 14 hari tu jumpa tu. Memang Nabi Isa sungguh. Dia kena salib tu Judas ke apa, orang yang khianat Nabi Isa, yang diserupakan muka macam Nabi Isa dah. Dia salib, Nabi Isa tu tak kena salib. Lepas tu naik ke langit dalam keadaan hidup lah. Bukan mati mengikut orang Islam lah. Dia kata orang Kristian pun mati hidup semula. Gitulah beza dia. Mati di tiang salib lah. Hawari tak kata gitu, Kristian lepas tu lah. Paul pula sebaliknya, menurut anggaran daripada buku kisah Rasul-Rasul, tidak mengalami visi atau pengalaman bertemu secara jaga yang pertama beliau dengan Nabi Isa. 14 hari sebelum naik ke langit. Tak ada. Paul ni tidak ada bersama. Ini tak termasuk dalam 12 Hawariyun yang penolong Nabi Isa ni. Pengikut Nabi Isa ni. Melainkan setelah berapa tahun kemudian, barulah dia kata Yaqazah, jumpa dengan Nabi Isa lah. Okay, persoalan penting yang perlu dijawab di sini adakah Paul menerusi suratnya pertama kepada pengikut-pengikut beliau di Korintus ingin menyamakan antara pengalaman bertemu Yesus secara jaga beliau yang beliau alami dengan pengalaman 11 orang harawi daripada Hawari 12 bertemu dengan Yesus dalam tempoh 14 hari pasca kebangkitan baginda daripada kematian yang telah disebutkan oleh naratif gospel. Dia sama kau. Sebelah orang bukan seorang. Sebelah orang. Sorry terkenal lah. Judas tu lah. Sebelah orang ni memang dia temu 14 hari. Lama dah. Temu 14 hari bersama Yesus. Lepas tu baru Yesus naik ke langit. Kita nak percaya hak sebelah orang ni yang masa tu kuat ditentang oleh Paul ni. Paul ni bertahun-tahun lepas tu barulah Yaqazah yang kata dia macam mimpi. Macam berjumpa secara jaga dengan Nabi Isa tu lah. Yesus lah. Nak percaya mana dah? Sepatutnya percaya sebelah orang ni dah lama. Orang yang lama belajar belajar Nabi Isa ni. Bukan macam Paul ni adalah penentang kuat Kristian lah. Dia kata bohong lah, belawak lah Nabi Isa dah, bohong. Dia menentang kuat lah, menyeksa, mengkhianati orang 12 sebelah orang ni. Jika demikian, ini adalah satu percanggahan yang sangat-sangat memerlukan penyelesaian kerana adalah sesuatu yang dipersetujui. Daripada sudut pandang Kristian sendiri bahawa tidak sama antara pertemuan dengan Yesus Kristus pasca dari kebangkitan baginda daripada kematian sebelum daripada kenaikan ke langit, pre-ascension, post-resurrection Kristus, dengan pertemuan dengan baginda pasca selepas daripada kenaikan baginda ke langit, post-ascension Kristus. Jadi tak sama. 40 hari pertama sebelum Nabi Isa naik tu adalah pertemuan yang hebat. Pertemuan yang diiktiraf. Dari segi sanak, dari segi kekuatan hujah je kuat situ lah. Hak temu lepas tu tak hujah tak kuat. Mungkin halusinasi khayalan lah. Bagi Muslim, pertemuan 11 orang Hawari daripada Hawari yang 12 dengan Nabi Isa AS selepas daripada peristiwa penyaliban seperti yang dilaporkan oleh naratif gospel Kristian lah, Injil Bible tu. Dan juga Paul boleh saja ditaksirkan sebagai pertemuan dengan Nabi Isa AS yang terselamat daripada disalibkan. Orang Islam pahamnya, memang Nabi Isa tak kena salib. Dia kena salib tu orang lain, Judas yang diserupakan muka Nabi Isa. Tapi Nabi Isa selamat lah. Sebab itu anak murid boleh belajar selama 40 hari lagi. Pertemuan tersebut berkemungkinan besar adalah bertujuan bagi membolehkan Nabi Isa menjelaskan hal yang sebenar kepada mereka. Bahawa hakikat yang sebetulnya adalah baginda tidaklah mati dan bahkan tidak disalib. Tidak disalib tergantung di kayu palang. Sebagaimana disangkakan oleh orang lain lah. Sebagaimana diberitakan oleh Al-Quran dan dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 7. Dia kata Nabi Isa tidak disalib. Macam tu lah sebenarnya. Tu je boleh belajar, mengajar. Dia kata tak mati, bukan aku tu. Atas salib tu Nabi Isa kata dah. Selain itu juga berkemungkinan adalah kesempatan yang terakhir bagi baginda, bagi Nabi Isa lah, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat-sahabat baginda.
sebelum beliau diangkat ke langit bagi menanti detik-detik diturunkan semula ke bumi pada akhir zaman untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Masih pemimpin Dajjal lah, ketua dah. Ketua Dajjal lawan ketua Nabi Isa dah. Nabi Isa ni ketua Islam pula, lepas tu lawan menentang Dajjal dah. Dakwaan menerima bimbingan secara terus daripada Yesus. Tidak sekadar dakwaan bertemu dengan Yesus secara jaga, yaqazah atau yaqazah. Paul juga bahkan selain itu turut mendakwa bahawa ajaran yang dibawa olehnya adalah merupakan sesuatu yang diwahyukan secara terus oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus kepada dirinya. Orang anak lain mengaji dengan sanak, ada ilmu dah. Ada sanak berantai lah, bukan sanak ijazah. Tok guru terima dari mimpi dah. Dah, yaqazah dengan Nabi. Tidak. Nah, kita tengok serupa lah ajaran sesat. Bahkan agama baru dah. Buku Ustaz Ahmad Ikram pun ada buku kaji tentang 60 agama baru ni lah. Dah. Jadi agama baru semua tu yaqazah berlaku dah. Bertemu dengan tuan dia nak pemimpin dia Nabi dulu macam-macam Nabi Isa. Mana-mana ajaran sesat ni. Temu tu dengan Nabi Isa, bukan Paulus saja. Yaqazah Nabi Isa juga dah. Begitu juga ajaran Islam sesat tarekat-tarekat yaqazah dengan Nabi Muhammad SAW padahalnya karutlah dia berasa yaqazah ataupun khayalan halusinasi dia ataupun amalan tertentu menyebabkan syaitan-syaitan iblis mengaku Nabi Muhammad yang berupa dalam bentuk lain. Lepas tu mengaku Nabi Muhammad seperti ajaran Kristian, banyak lah ajaran Kristian yang mengaku yaqazah ni. Beliau secara jelas menafikan sebarang proses pembelajaran. Nabi Paul ni tak belajar apa-apa dah. Ilmu laduni tu direct daripada Tuhan, daripada Nabi Isa ni. Atau menuntut ilmu dengan mana-mana pihak. Tak belajar dengan sebelah orang yang mengaji lama daripada Nabi Isa. Tak belajar juga. Dia terima ilmu laduni segitu lah. Dan perkara ini tidak keterlaluan untuk difahami sebagai dirinya turut dikategorikan sebagai anak-anak murid atau sahabat-sahabat Yesus, iaitu para Hawariyun. Jadi dia kata dia serupa dengan Hawariyun lah. Hawariyun belajar bertahun-tahun lama dengan Nabi Isa. Dia belajar yaqazah sikit-sikit yang ngaku anak murid Nabi Isa juga. Gitulah cerita dia lah. Orang mengaji sampai PhD berguru, dia kata tak guru. Dia mengaji 7 hari guru. Kira alim dah. Begitulah macam-macam manusia ni. Therefore I want. Tapi waktu tu lah beli guru. Ni tak guru ilmu laduni tu. Tak ada tak guru ada. Ngaku lepas tu mengaku direct boleh ilmu laduni daripada Nabi Isa ni. For I want you to know, brothers and sisters, that the gospel that was proclaimed by me is not of human origin. For I did not receive it from a human source. Nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Galatians 1, 11 hingga 12, NRSV. Ketahuilah. New Revision ke apa nak. Gitulah ada. Betul. Jadi ringkasan pada kitab Bible lah. Ketahuilah oleh kamu, wahai saudara-saudara, khabar gembira yang telah dikhabarkan oleh aku. Demikian itu tidaklah berasal daripada manusia. Tidaklah aku menerimanya daripada manusia. Dan tidak pula ia itu diajarkan kepadaku. Tetapi sebaliknya aku memperolehi ia daripada wahyu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu macam Tuhan lah. Dia terima direct. Jadi ilmu laduni lah. Dia tak belajar berguru macam orang lain. Galatia 1, 11 hingga 12. Kepercayaan Paul tentang identiti Yesus. Dalam bab sebelumnya telah diperlihatkan dari sudut perspektif sejarah bahawa setidak-tidaknya terdapat 2 sebab utama untuk menolak idea yang mengusulkan bahawa Yesus pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Seperti mana yang dipercayai oleh para penganut agama Kristian pada hari ini. Iaitu. Jadi Yesus jadi ada 2 sebab utama tolak idea Yesus mengaku Tuhan. Pertama, terdapat evolusi atau perubahan dalam cara pemaparan watak Nabi Isa atau Yesus Kristus dalam gospel kanonik. Gospel awal tu lah, hak 3 tu lah. Di mana berlakunya penggilapan terhadap watak baginda dengan diri baginda dipaparkan menjadi semakin luar biasa, semakin pelik, semakin hebat, semakin kuat mukjizat, semakin ketuhanan. Dan semakin luar biasa daripada gospel yang paling awal ditulis hingga pada gospel yang paling lewat. Semakin kita tengok ada evolusi, ada perubahan. Kitab lagi lama lagi hebat. Macam Syiah lah. Kitab hak Qadian tu, hak Biharul Anwar 110 jilid tu semakin bertambah hadis-hadisnya. Dan semakin hebat, semakin kuat sifat ketuhanan ni pada iman 12 Syiah lah. Begitu juga Kristian lah. Nabi Isa tu semakin hebat. Kitab Bible, surat-surat kegapo semakin hebat yang kemudian lah.
Fakta ini memberikan sebab yang munasabah untuk setidak-tidaknya meragukan bahawa Yesus Kristus pernah mengakui bahawa dirinya adalah Tuhan. Kerana boleh jadi hal yang sedemikian adalah penggilapan watak, digilap, diangkat-angkat yang dilakukan ke atas baginda. Macam cerita sufi lah. Keramat sufi ni. Anak murid tambah, lepas anak murid tu. Anak murid pada anak murid tambah lagi. Semakin canggih Tok Guru dia, semakin hebat sifat ketahan dia Tok Guru, Tok Wali ni. Asalnya cerita sikit, tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit. Ya, cerita kita dengar pergi Mekah, Makassari ni macam-macam cerita Wali ni. Ditambah-tambah dah. Kemudian cerita Tok Kenali, tak ada cerita pelik-pelik. Kalau dengar cerita dia duk buat majalah pengasuh. Majalah pengasuh, lepas tu buat sekolah agama. Terlibat dengan pengurusan untuk dakwah. Tapi dah kau cerita ni macam-macam dah. Macam-macam lah. Pokok tambah. Yang kedua, terdapat kelompok pada sekitar kura-kura awal agama Kristian yang mengakui mengikuti Yesus Kristus tetapi menolak ketuhanan baginda. Dan serta sebaliknya berpendirian bahawa baginda adalah hanya merupakan seorang manusia biasa yang berpangkat Nabi. Ada kelompok-kelompok awal Kristian tu begitulah macam kita sebelum ni Ebionis dah. Jadi begitu juga pokok dalam Kristian ni yang peringkat awal memang kata Nabi Isa ni manusia biasa berpangkat Nabi. Fakta ini menghujahkan dengan sejumlah keyakinan bahawa Yesus Kristus tidak pernah mengatakan bahawa diri baginda adalah Tuhan. Kerana jika baginda pernah mengatakan sedemikian adalah hampir mustahil untuk kelompok yang seperti ini boleh wujud. Kerana kebarangkalian yang munasabah untuk berlaku adalah hanya dua sahaja, itu menjadi golongan yang bersetuju dengan dakwaan baginda tersebut dan seterusnya menjadi pengikut atau menjadi golongan yang tidak bersetuju dengan dakwaan baginda dan tidak menjadi pengikut. Dia tak mengaku Nabi Isa lah. Kalau betul Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan, mestilah orang yang lawan Nabi Isa, dia tak akan ikut Nabi Isa. Dia tak akan jadi Kristian. Kalau jadi Kristian juga, dia kata Nabi Isa kata bukan Tuhan. Maksud kemungkinan besar betul dia kata bukan Tuhan lah. Asal-asal manusia ni adalah manusia biasa. Nabi Isa tu manusia biasa asal-asal. Dia jadi Tuhan ni mesti hujah kuat. Bukan sekadar cerita dengan orang cerita yang aku Nabi Isa kata dia jadi Tuhan kan. Sikit-sikit. Dia kena hujah sangat-sangat kuat. Pengikut-pengikut asal dia, anak murid dia, sahabat-sahabat Nabi Isa ni betul-betul ramah. Dia anggap dia Tuhan. Hawariyun. Sebelah orang ni betul ramah. Kena ayat ni hujah dia, dalil, fakta dia, sanak dia, kena cerita. Baru boleh lawan sebab asal-asal manusia, Nabi Isa ni manusia. Justru pada bahagian ini akan dihuraikan pula tentang bagaimanakah kepercayaan Paul yang tak pernah mengaji Nabi Isa dan penentang kuat Nabi Isa ni. Apakah kepercayaan Paul tentang Yesus Kristus yang boleh dikatakan sebagai titik mula kepada fenomena berlakunya penuhanan Yesus Kristus yang seterusnya menjadi pegangan kepercayaan agama Kristian pada hari ini. Okey, Yesus adalah Sofia. Jadi istilah-istilah nak pergi kepada falsafah ni, batiniah. Ya, perasaan hati sehingga menuhankan Nabi Isa dah. Yesus adalah Sofia. Dalam bab yang kedua, para pembaca telah diperkenalkan dengan entiti yang dinamakan sebagai Khokhmah dan Sofia. Ada jumpa dah sebelum ni. Iaitu satu entiti yang kewujudannya dalam kepercayaan batiniah Gnostikisme yang menjadi kepercayaan sebahagian orang Yahudi, orang Kristian, Gnostikisme, wahdatul wujud. Konsep Khokhmah atau Sofia itu berevolusi, berubah-ubahlah daripada watak personifikasi, watak-watak yang diindividukan, dimanusiakan, benda itu hidup jadi manusia, atau watak yang diwujudkan oleh penulis buku Amsal untuk mewakili sifat kebijaksanaan Tuhan dalam penulisannya. Nak suruh nampak hebat, menarik sastra ni. Entiti Khokhmah atau Sofia ini dipercayai terbit atau mengalir dari zat Tuhan sendiri. Jadi macam itulah wahdatul wujud dah. Dia melimpah zat Tuhan ni, mengalir dari zat Tuhan sendiri dan dipercayai benar-benar telah berada bersama-sama atau di sisi Tuhan semasa Tuhan sedang menciptakan dunia. Jadi macam konsep Nur Muhammad, titisan Tuhan, zat Tuhan ini jadi Nur Muhammad baru jadi alam dah. Jadi seolah Tuhan itu telah sifat Tuhan yang Nur Muhammad tu buat alam. Begitu juga Kristian pun dah. Khokhmah atau Sofia ni telah jadi macam zat Tuhan yang mengalir keluar daripada zat Tuhan sah. Dialah mencipta alam ni, seolah gitulah. Dalam surat yang pertama kepada pengikut-pengikut beliau di Korintus, Paul telah secara jelas menyatakan bahawa Yesus Kristus itulah Sofia. Istilah falsafah ini telah digunakan dalam masuk dalam Kristian.
Jadi dia kata apa? Paul kata, for Jews demand the signs and Greeks desire wisdom. But we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 1 Korintians 1:22 hingga 24. Terjemahan dalam bahasa Melayu, orang Yahudi menuntut mukjizat sebagai bukti. Dan orang Yunani mementingkan kebijaksanaan. Mesti mikir pelik-pelik ni. Hukum akal. Hukum benar lah. Orang Yahudi ni. Bijak pandai dia. Tetapi kami mengisytiharkan Kristus yang disalibkan. Dia percayalah. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi. Dan dianggap suatu kebodohan oleh orang yang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, berita itu Kristus yang menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. 1 Korintus 1:22 hingga 24. Justru hal itu membuktikan bahawa Paul mempunyai kepercayaan yang menyamakan identiti antara Jesus Christ dengan entiti Sofia. Nah, ini kekuasaan ni. Christ the power of God and the wisdom of God. Jadi istilah wisdom ke apa, kebijaksanaan ke apa ni adalah Tuhan. Itulah falsafahnya. Hukum tu akal Tuhan, Tuhan lah, kebijaksanaan. Jesus adalah angel of the Lord. Juga dalam bab yang kedua sebelum ini para pembaca telah diperlihatkan tentang bagaimana telah berlakunya pertindihan identiti antara entiti Logos dengan figura malaikat misteri dan istimewa angel of the Lord di tangan Philo of Alexandria. Kita bicara dia sebenarnya. Philo of Alexandria ni dia guna angel of the Lord dan Logos lah. Malaikat misteri, Logos adalah sekalian Tuhan lah. Perkara yang sama sebenarnya turut berlaku dengan Paul, di mana bagi kes Paul bukanlah entiti Logos tetapi sebaliknya Jesus Christ pula yang telah dipertindihkan identitinya dengan angel of the Lord. Atau malaikat lah. Yahweh ataupun malaikat Jibril itulah. Atau angel of the Lord. Pemahaman Paul yang menyamakan identiti antara Jesus Christ dengan atau angel of the Lord ini utamanya boleh dilihat pada pernyataan beliau dan surat kepada jemaah di Galatia. "Though my condition put you to the test, you did not scorn or despise me, but welcome me as an angel of God, as Christ Jesus." Galatians 4:14. Jadi terjemahan dalam bahasa Melayu, dan meskipun penyakit yang berada dalam tubuhku menjadi ujian bagi kalian, kalian tidak menghina dan tidak pula menolakku. Sebaliknya seperti malaikat Tuhan, kalian menerima dariku. Seperti Kristus Jesus. Nah. As Christ Jesus. Welcome me as an angel of God. As Christ Jesus. Jadi samalah Christ Jesus. Dalam kenyataan ini, Paul telah mengimbau kembali peristiwa bagaimana pengikut-pengikut beliau di Galatia menerima kunjungan beliau ke sana, di mana meskipun beliau dalam keadaan berpenyakit, mereka sama sekali tidak menghina beliau, bahkan sebaliknya menerima kunjungan beliau dengan tangan yang terbuka. Seumpama sedang menerima kunjungan malaikat Tuhan, itu Jesus Christ. Nah. Jadi malaikat Tuhan itu serupa Jesus Christ itu, malaikat Jibril itu serupa dengan Jesus, jadi Tuhan tiga tu lah. Nabi Son, malaikat Tuhan Bapa tu, dia sekali Trinity dah. Sama berlaku, campur, hulul, ittihad. Ataupun konsep wahdatul wujud, Nur Muhammad, campur habis lah. Susan R. Garrett, seorang profesor perjanjian baru daripada Louisville Presbyterian Theological Seminary di Louisville, Kentucky, Amerika Syarikat, ketika mengupas petikan Galatia 4:14 menyatakan, in other words, Paul is making the startling claim that when he first preached the gospel to the Galatians, he was united with Jesus Christ, see Gal 2:20, whom Paul identifies with God's chief angel. Lihat Garrett SR 2008, No Ordinary Angel, Yale University Press, United States of America, halaman 9. Dalam erti kata yang lain, Paul membuat dakwaan yang luar biasa bahawa ketika beliau pertama kali menyampaikan khabar gembira, jadi istilah yang digunakan dalam agama Kristian untuk merujuk kepada isi kandungan utama ajaran Kristian, iaitu Jesus Christ mati untuk menebus dosa seluruh manusia. Dia kata khabar gembira pula. Mengarutlah. Dia mengarut ni gitulah. Bukanlah anak, bukan celaka, gembira Nabi Isa kena bunuh ni. Kerana tebus dosa dah. Di mana macam itulah Syiah dah.
jadi tepat, jadi berkat pula tempat kena bunuh. Bukan tempat nak gitu, tempat gitu kena untuk jauh tak segi. Dia nak pergi pula dah ambil berkat. Wak tanah yang tempat sujud. Begitu juga. Gitu dia buat sufi capa tempat hina wak masuk tandah gapo tau, simbol selipar tempat hina tiba-tiba jadi mulia. Kononnya Nabi pakai selipar je ni gitu dah. Capa macam tu. Karut kan. Manusia ni kalau tak fikir jadi bodoh macam ni. Dia tak boleh fikir tak. Dia kata juga ni hukum akal yang tinggi lah. Falsafah yang tinggi. Padahal dia khayal yang tinggi lah. Tak apalah. Menyampaikan khabar gembira kepada masyarakat Galatia tentang Nabi Yesus Kristus tu tebus dosa lah. Mati di palang salib. Bila telah bersatu dengan Yesus. Apa dia ni? Paul. Yang lihat yang disamakan artinya oleh Paul dengan ketua malaikat Tuhan. Tu. Ketua malaikat Tuhan tu Nabi malaikat Jibril pun bergabung dengan Nabi Isa. Peridentifikasi Yesus Kristus dengan malaikat Yahweh, malaikat Jibril itulah nak malaikat dah atau angel of the Lord. Serta entiti Sofia sebelumnya oleh Paul sekaligus memberi kefahaman pada kita bahawa dalam pemahaman Paul Yesus Kristus bukanlah lagi seorang manusia biasa. Dia serupa dengan malaikat. Jadi dia bergabung dengan malaikat Jibril punya, dia pun malaikat punya, jadi dia Tuhan pun ya dah. Yesus Kristus dalam pemahaman Paul merupakan inkarnasi atau jelmaan dalam bentuk manusia. Kepada entiti Sofia dan Malak Yahweh atau Angel of the Lord. Jadi gabung dua bagus dah. Gabung Tuhan Bapa pula jadi Trinity lah. Yang telah diperkenalkan dalam bab yang kedua. Kedua-duanya adalah seperti entiti ketuhanan yang telah pun dipercayai dan disembah oleh sebahagian masyarakat Yahudi yang hidup pada sekitar zaman kehidupan Nabi Isa atau Yesus Kristus. Ada unsur-unsur tudah sepok Yahudi ni. Yang ada unsur batiniah, falsafah sehingga menihankan makhluk lah. Okey, Paul seorang batiniah gnostikisme. Dia nak kaji hak ni lah. Macam mana dia bercakap kenapa ada unsur-unsur nak ibadatul wujud lah. Macam konsep Nabi Muhammad lah, Nabi Isa, kenapa yang seolah Tuhan bersatu dengan alam zat Tuhan tu nak melimpah macam-macam tu. Sebab apa dia? Jadi Paul adakah seorang batiniah gnostikisme? Jika diperhatikan kepada perkara-perkara yang telah diperbincangkan akan kelihatan bahawa terdapat ciri-ciri persamaan yang ketara antara perkara-perkara yang Paul dakwakan berkaitan dengan pengalaman keagamaannya, pengalaman rohani agama dia serta kepercayaan yang dipegang olehnya dengan pengalaman keagamaan dan kepercayaan yang dipegang oleh golongan batiniah gnostikisme. Tak apalah dah. Iktikah mana-mana bergabung dengan alam dia, bersatu dengan orang-orang positif ya. Sehingga dia bersatu dengan alam tu ada unsur sama dah. Antara ciri-ciri gnostikisme lah Tuhan dengan alam ni satu, maksudnya ada je kata tu alam Tuhan luar lagi benda alam, tapi alam zat Tuhan tu dalam alam tu zat Tuhan juga dah. Antara ciri-ciri gnostikisme adalah banyak menekankan soal ruh. Dia bercara ruh, aura positif negatif ni. Soal ruh banyak tekan dah. Kerana roh adalah sebahagian dari zat Tuhan yang tertinggi monad. Itu kepercayaan gnostisme ni. Roh-roh ni zat Tuhan. Monad asalnya roh-roh ni tersebar jadi masuk dalam manusia, jadi manusia menatang, jadi menatang ke apa. Monad asal dia dah. Pusat dia monad. Yang berada dalam diri fizikal manusia tu, roh-roh tu zat Tuhan juga nak. Sebahagian dari zat Tuhan. Manakala tubuh fizikal darah daging ini pula adalah ciptaan Demiurge, Tuhan pencipta di tahapnya rendah. Dah. Jadi jasad ni tahap rendah. Tuhan juga tapi tahap rendah ni. Tuhan tahap rendah. Ciptaan fizikal ini adalah jahat dan akan reput. Antara kandungan surat-surat Saint Paul yang mengandungi fahaman gnostikisme adalah antaranya surat kepada Korintus. Ada unsur kepercayaan macam dia percaya pada konsep gnostikisme ni kerana ada yang ni lah. Yang ditaburkan adalah tubuh fizikal saja. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Memang gitu dah. Jika ada tubuh fizikal maka ada pula tubuh rohaniah. Memang roh-roh lah. 1 Korintus 15:44. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, iaitu bahawa daging dan darah tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Tuhan. Dan bahawa yang binasa tidak mendapat bahagian dalam apa yang tidak binasa. 1 Korintus 15:50. Dia percaya bahawa roh tu je, bangkit roh saja. Roh tu hak hebatnya. Ada sifat ketuhanan. Tuhan. Dan Paul juga banyak menekan kelebihan roh atau disebut sebagai pneuma. Roh lah. Pneuma berbanding jasad, dan ini merupakan bibit keimanan kaum gnostikisme. Dia masalah rohani ya. Jiwa dak
kena yoga apa supaya bersatu dengan zat roh monad. Jadi dia bersatu dengan alam, bersatu dengan Tuhan macam-macam. Roh secara dah, jasad tak secara dah. Beritahulah aku satu hal ini. Adakah kamu menerima roh Tuhan oleh sebab penormal oleh sebab kamu mengikut Taurat? Nah. Ruhullah. Yang main Ruhullah tu ni lah. Ya ada istilah tu ni asal-asalnya daripada Nabi Isa, malaikat Nabi Isa dan juga malaikat Jibril ni. Tapi lepas tu ia jadi ia overkan lagi lah sehingga jadi Tuhan kan. Atau kerana kamu mendengar berita baik lalu mempercayainya, mengapa kamu menjadi begitu bodoh setelah kamu memulakan hidup baru dengan roh Tuhan? Roh Tuhan kita hidup ni roh Tuhan dalam mana? Adakah kamu mahu menamatkannya dengan kekuatan sendiri? Galatia 3:2-3. Roh Tuhan, yang roh Tuhan itu bukan roh kepunyaan Tuhan. Baitullah bukan dia jadi Tuhan maksudnya roh ni. Pneumatik telah memberikan hidup baru kepada kita. Oleh itu dia harus menguasai hidup kita. Galatia 5:25. Ciri-ciri lain gnostisisme adalah mereka percaya bahawa Tuhan pencipta dalam buku Kejadian adalah yang mencipta alam semesta. Tetapi penciptaan terdiri pada bahan jahat, fizikal dan ilusi lah. Fizikal tu jahat ni. Dalam setengah aliran gnostik, Tuhan Israel bukan sahaja jahat, tetapi ia adalah syaitan itu sendiri yang lahir dari emanasi monad yang tidak murni. Lahir daripada zat Tuhan lah. Melimpah zat Tuhan tu jadi syaitan lah macam-macam lah. Oleh itu perintah Tuhan Israel dan hukum hakam dalam kitab orang Yahudi dianggap tidak sah. Tuhan Israel ni Tuhan dikira tak boleh ikut dah lah. Okay, Saint Paul juga membawa fahaman yang memasukkan hukum-hukum dalam perjanjian lama, hukum Taurat yang diimani oleh orang Yahudi. Malah ada unsur memperendahkan hukum syariat Taurat. Dia menyebutkan dalam suratnya dia menjahanamkan agama syariat Nabi Musa ni. Sedangkan Nabi Isa kata dia kena ikut Taurat. Dia tambah sikit atau menyempurnakan ataupun memperkemah saja, tapi dia tu tolak terus dah. Okey, mereka yang bergantung pada Taurat hidup dalam di bawah kutukan, dalam anak. Dalam Alkitab tertulis, orang tidak melakukan semua yang tertulis dalam kitab Taurat dikutuk oleh Tuhan. Sekarang nyatalah bahawa tidak seorang pun dapat berbaik semula dengan Tuhan kerana mengikut Taurat. Hal ini tertulis dalam Alkitab. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan sehingga hubungannya dengan Tuhan menjadi baik semula akan hidup. Tetapi Taurat tidak berdasarkan iman. Dalam Alkitab tertulis orang melakukan semua hukum Taurat akan hidup kerana Taurat itu. Tetapi Kristus, Yesus telah membebaskan kita daripada kutukan yang didatangkan oleh Taurat. Dia melakukan ini dengan membiarkan dirinya terkutuk kerana kita. Galatia 3:10-13. Malah banyak hukum dan tradisi Yahudi telah dibatalkan oleh Paul. Bukan Hawariun ni, bukan sebelah sahabat Nabi Isa, tapi Paul yang mengaku terima wahyu direct dengan Nabi Isa ni, dengan Tuhan Isa. Telah dibatalkan oleh Paul seperti berkhitan bagi orang lelaki, tak wajib dah. Dulu Kristian Yahudi kena sunat ni, khitan. Menyebarkan agama kepada bukan Yahudi. Nabi Isa tak suruh, sebar agama lain dah, Bani Israel. Memasukkan hukum larangan memakan babi. Terang-terang dalam Bible ada kata larangan makan babi. Tapi ya takwil lah. Memasukkan hukuman rejam kepada pezina dan banyak lagi. Batiniah Gnostik juga mendakwa bahawa ajaran mereka datang terus daripada Yesus. Ilmu laduni lah. Mereka juga mengajar perkara-perkara rahsia yang diturunkan pada mereka. Begitu juga dengan Paul yang turut membawa dakwaan mendapat bimbingan secara langsung. Ilmu laduni lah. Dengan Yesus walaupun dalam rekod sejarah mereka tidak pernah bersua, tak bertemu lah. Seperti bila menulis dalam suratnya, aku, ini Paulus, menyampaikan salam kepada jemaah di negeri Galatia. Aku dilantik menjadi rasul oleh Yesus Kristus dan Tuhan Bapa. Kita yang telah membangkitkan Yesus daripada kematian, aku menjadi rasul bukan dengan perantaraan manusia ataupun kerana dilantik oleh manusia. Galatia 1:1, bukan manusia dilantik, bukan sahabat Nabi Isa enggak pun. You direct dengan Nabi Isa terus direct. Saudara-saudaraku, kamu harus tahu bahawa berita baik yang aku khabarkan itu tidak berasal daripada manusia. Aku tidak menerima berita itu daripada manusia. Tidak seorang pun mengajarkannya kepadaku. Yesus Kristus sendirilah yang menyatakan berita baik itu kepadaku. Berita baik, dia ni kena salib untuk apa dosa umat lah. Mengarut dia lah. Galatia 1:11-12. Tuhan menunjukkan anak-anaknya kepadaku supaya aku dapat mengkhabarkan berita baik tentang anaknya kepada orang bukan Yahudi. Pada masa itu aku tidak minta nasihat daripada siapa pun. Galatia 1:16, tak dapat nasihat direct dengan Tuhan Tuhan.
dengan Nabi Isa tu. Antara lain dakwaan bertemu seorang Nabi secara yaqazah atau secara jaga selepas daripada ketiadaannya. Seterusnya mendakwa pula mendapat bimbingan secara terus daripada Nabi tersebut adalah satu ciri persamaan yang jelas. Wujud antara pengaruh batiniah. Seperti mana Paul juga mendakwa bertemu Yesus secara yaqazah. Serupa dengan sufi-sufi ni. Mereka zikir baru, selawat baru, amalan baru, lepas tu yaqazah. Serupa Nabi. Lepas tu beri ijazah sanak pula amalan dah. Ini bukan ijazah sanad Nabi daripada dia dah. Ditambah pula lagi dengan pegangan kepercayaan yang mengangkat Nabi yang didakwa diikuti ke taraf bukan manusia. Bukan manusia biasa. Tetapi sebaliknya suatu entiti yang seakan-akan Tuhan. Yang berinkarnasi yang masuk ke dalam bentuk manusia dia. Berinkarnasi ke dalam bentuk manusia dari Sofia serta Malak Yahweh itu. Atau Angel of the Lord, Nabi Malaikat Jibril. Bagi Nabi Isa dah. Jadi masuk dalam Nabi Isa dalam kepercayaan Paul. Persamaan yang ditemukan menjadi semakin sukar untuk dinafikan bahawa Paul adalah seorang batiniah gnostikisme. Memang dia ni pembaca pengikut batiniah dan dia ni falsafah gnostikisme ni. Malah Tertullian yang merupakan tokoh penentang Kristian Gnostik pada zaman awal juga telah menggelar Paul sebagai rasul bid'ah. Mark Tertullian kata dia ni rasul bid'ah, dia mengaku. Dia ni ajaran sesat, dia tipu dah. Rujuk lihat Don James DG 2016 The Apostle of the Heretics, Paul Valentinus dan Marcion. In Porter Stanley E. John David is Paul and Gnosis Brain halaman 17. Kerana tulisan Paul menarik kepada fahaman Gnostik, falsafah Tuhan dengan Allah satu ni lah, Wahdatul Wujud Nur Muhammad, konsep yang sama lah. Dan ditafsirkan dengan cara gnostik. Tafsir dia pun macam falsafah batiniah ni. Manakala kumpulan Kristian Yahudi, kumpulan pengikut Yesus yang terawal, mendapati dia menyimpan dari akar agama Kristian Yahudi. Ni ajaran sesat ni. Rasul palsu, Nabi palsu ni. Gambar Tertullian merupakan tokoh terawal Kristian yang menentang aliran gnostikisme. James Dunn dalam bukunya The Apostle of the Heretics, Paul Valentinus dan Marcion mendakwa bahawa dalam beberapa kes Paul menegaskan pandangan yang lebih dekat dengan gnostikisme daripada Kristian proto-ortodoks. Lebih dekat dengan falsafah batiniah ni, konsep Nur Muhammad tu sama dia, konsep Nur Isa masa tu dia. Justru jelas menunjukkan ilmuwan tertinggi Kristian seperti Tertullian tidak menafikan peranan Paul dalam membawa pengaruh batiniah gnostikisme, alamnya Tuhan yang asalnya zat yang satu, ke dalam agama Kristian. Walau bagaimanapun, pengaruh Paul yang begitu hebat dalam menyebarkan agama Kristian pada zaman awal menyebabkan peranan pentingnya itu tidak boleh dinafikan. Sehingga dia diangkat sebagai rasul dalam Kristian. Memang dia hebat. Dakwah dia hebat walaupun sesat. Kadang orang pengikut ramai ni belum tentu betul. Ni tengok live. Siapa dia paling ramai dah. Beribu juta orang. Tu orang betul ni. Walau cerita mengarut dia cerita dah. Pengenipu lara. Ustaz yang ilmiah. Siapa nak dengar ni? Mengaji pun kita mengaji hari ni. Oh, dogal. Nak mutah nama kampung dah. Pasal bukanlah lawak jenaka. Unsur lucah tak ada. Kurang ada. Minat lah masyarakat. Macam mana masyarakat kita ramai budak kelas 1 dah. Buku teks kelas 1 kan nipi. Jadi dia nak cerita ilmiah. Tak boleh budak-budak. Jadi cerita pandai bercerita dah. Sehingga budak-budak dengar cerita dah. Begitu juga masyarakat awam ni. Walaupun tua pun. Di masjid-masjid, dia tak mau cerita kebanyakan lah. Dia tak sampai. Pening sikit lah. Dia kata pening. Padahal dia belajar kitab Sifat 20 tu jauh lebih pening daripada ustaz berbicara perbahasan ilmiah. Hadis dalil ni. Sepatutnya. Tapi dia kata pening ni tak. Tak tahulah tak. Lepas tu anggap buku tasawuf tu buku ilmu hebat lah. Padahal biasa je lah. Tapi begitulah manusia dah. Nak pergi naik kelas 2, kelas 3 tu payah. Ada orang tertentu saja boleh naik kelas. Yang lain tu duk main kelas 1 lah. Sampai tua, sampai pencing, sampai mati. Wallahualam tu perbahasan ilmiah kita. Kita sambung lepas ni pula. Bab kelima, peranan penting Injil menurut Yohanes. Habislah cerita tentang peranan Paul sebagai tokoh falsafah gnostisme atau batiniah dalam Kristian. Yang telah menyebabkan, peranan dia menyebabkan semakin mudahlah Kristian Nabi Isa dituhankan. Kerana ayat-ayat dia berbau bergabunglah inkarnasi roh ataupun Nabi Malaikat Jibril masuk dalam jasad Nabi Isa lah.
Tuhan pun, Tuhan Bapa masuk jasad Nabi Isa, macam-macam lah peranan. Khajalan dia masuk dalam Tuhan dia. Pasal zat Tuhan dengan alam ni bersatu, bergabung ni. Wahdatul wujud. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.